Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbi la yakhsha'. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wasta'mil abdanana fi ta'atik. Allahumma aftah 'alaina fathan qariba fi 'ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita, penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik, hidayah, iradah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan pernafasan untuk kita terus bernyawa di atas muka bumi ini, untuk menyempurnakan tujuan dan juga hikmah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal Allah, ianya adalah tujuan mutlak dan tujuan yang tertinggi, hikmah penciptaan manusia, mana Allah tak perlukan manusia. Allah tidak berhajat kepada manusia. Manusia diciptakan daripada tidak ada kepada ada, dan setelah dia diadakan, Allah tak perlu kepada dia. Jika seluruh manusia sujud kepada Allah, tidak menjejaskan apa-apa kepada Allah. Jika seluruh manusia derhaka kepada Allah, ianya tidak menjejaskan apa-apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak perlu kepada sujud seluruh manusia. Allah tak perlu kepada syukur seluruh manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan kebijaksanaannya, Allah mahu menzahirkan kekuasaan, keperkasaan, keesaannya pada alam ini. Maka Allah ciptakan manusia supaya manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang mana jika seluruh manusia tidak ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, juga tidak menjejaskan apa-apa kepada Allah, tetapi ia membawa kemudaratan kepada hamba Allah taala tersebut. Kerana dia diciptakan untuk suatu maksud yang besar, dan dia tidak sempurnakan maksud tersebut, maka mudarat itu datang kepadanya. Dia tidak dapat memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia, bahkan seluruh jin dan seluruh makhluk berkumpul untuk memberi manfaat kepada Allah, mereka tidak dapat bagi manfaat kepada Allah. Dan jika seluruhnya itu berkumpul untuk memberi mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak boleh dimudaratkan. Allah lah yang namanya An-Nafi'. Allah lah yang namanya Ad-Dar, yang maha memberi manfaat dan yang maha memberi mudarat.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu buat baik, kamu sebenarnya buat baik untuk diri kamu. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu buat baik, maka yang datang kepada kamu itu adalah kebaikan. Kebaikan itu sampai kepadamu. Kamu yang mendapat balik kebaikan di atas kebaikan yang kamu lakukan. Tapi untuk memberi manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah maha tinggi dengan segala ketinggiannya. Allah sudah maha mulia dengan segala kemuliaannya. Allah sudah maha suci dengan segala kesuciannya. Allah sudah maha hebat dengan segala kehebatannya. Ianya tidak dapat dijejaskan, dia tidak boleh diturunkan lagi, tidak boleh dinaikkan, kerana Allah Subhanahu wa taala telah memiliki segala-galanya. Namun Allah menciptakan kita semua daripada tidak ada kepada ada. Hikmah yang terbesar adalah untuk mengenalnya. Bermakna apabila kita mengenal Allah, kebaikan mengenal itu kembali kepada kita. Kebaikan itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tak perlukan kebaikan. Allah sudah maha baik dengan segala kebaikannya yang kemuncak. Yang perlukan kebaikan itu adalah kita. Semakin kita menyempurnakan tujuan kita, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenalnya, kitalah yang mendapat kebaikan yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Di dunia, di barzakh, di mahsyar, di mizan, di sirat, di kautsar, di jannah Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan akan datang kepada kita. Tetapi seseorang yang mencuaikan dan melengahkan masanya, umurnya, usianya di dunia ini daripada pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keburukan itu kembali kepadanya. Mudarat dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala itu kembali kepadanya di dunia, di barzakh, di mahsyar, di perhisaban, di mizan, di sirat, di neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala telah highlightkan hikmah penciptaan ini di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali sebagai hikmah ibadah kepadaku. Yakni hikmah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama Allah tak perlukan ibadah kita. Allah tak perlukan kita. Allah tak perlukan ibadah kita. Kita beribadah adalah untuk diri kita. Pahalanya untuk kita. Ganjarannya untuk kita. Segala hasanat untuk kita. Allah tak boleh ditambahkan lagi. Allah sudah kemuncaknya. Namun apakah kemuncak kepada ibadah yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran tersebut? Kita membuka tafsir, kita akan mendapati sahabat Nabi SAW yang merupakan penghulu kepada seluruh mufassirin, iaitu Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mengatakan maksud illa liya'budun di situ adalah ay liya'rifun, iaitu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Liya'rifun, li di situ li sayrurah, iaitu suatu hikmah penciptaan kita. Kemuncak ibadah itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ibadah itu mutu dan kualiti sesuatu ibadah itu adalah terletak sejauh mana di dalam jiwa seseorang manusia, dalam kalbu seseorang manusia itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu mungkin dia solat bersebelahan antara satu sama lain, rakaatnya sama, berimamkan orang yang sama, solat yang sama, tetapi kedua-duanya dibezakan oleh Allah Subhanahu wa taala bergantung di dalam jiwa tersebut sejauh mana dia memiliki makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam kalbu itu memiliki pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mendalam makrifat dan pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala,
semakin hebat khusyuknya di dalam solat. Semakin seseorang itu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan hatinya mengenal Allah, sejauh itu perkara itu akan dapat membantunya untuk mempelahi hakikat khusyuk di dalam solat. Kerana khusyuk bukan sesuatu yang kita buat-buat paksa-paksa di dalam solat. Dalam solat dia bukan kelas meditation ataupun kelas yoga untuk dipaksa-paksakan. Khusyuk adalah suatu sifat yang terbit daripada pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khusyuk adalah suatu bentuk kepatuhan hati, suatu bentuk ketundukan jiwa. Dan ianya bukan suatu yang dipaksa, ianya suatu kerelaan, suatu kepasrahan, suatu bentuk penyerahan, suatu makna kehambaan. Yang hakikat itu diperolehi berdasarkan kepada sedalam mana makrifatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sejauh mana dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi isu ataupun tajuk berkenaan dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala adalah bukan tajuk yang remeh, tetapi ini adalah suatu tajuk yang perlu kita angkat sebagai satu bentuk kesedaran pada diri kita bahawa kenapa kita berada di sini. Yang kita ni asalnya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta kita. Dia menciptakan kita dan dia ciptakan kita dalam keadaan dia tak perlukan kita. Dan dia ciptakan alam ini segalanya adalah untuk menceritakan tentang dirinya. Dan kita adalah ciptaannya yang terbaik. Kita adalah makhluknya yang terunggul. Maka alam ini segala rahsianya adalah untuk menceritakan siapa Allah Subhanahu Wa Taala, dan rahsia menceritakan Allah itu lebih hebat lagi pada diri manusia. Kerana manusia adalah desain yang paling hebat sekali. Kalau Allah mengatakan, aku telah menciptakan langit, menciptakan bumi, 7 petala langit dan 7 petala bumi adalah ciptaanku, dan malaikat adalah ciptaanku yang terbaik. Maka sudah tentulah untuk mengenal Allah Ta'ala itu, makhluk yang paling patut kita kenal untuk mengenal Allah adalah malaikat. Ya. Kalau Allah kata aku menciptakan segala-galanya untuk menunjukkan kehebatanku, kekuasaanku, dan Arash adalah ciptaanku yang terhebat, yang terunggul, bermakna untuk nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, terlebih dahulu kita kena mengenal Arash itu adalah lebih penting lagi. Kalau tidak, kita tidak dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena kenal Arash dulu, baru kita dapat kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, kamu wahai manusia, kamulah ciptaanku yang paling unggul sekali. Kamu adalah ciptaanku yang terbaik. Aku yang desainkan kamu dengan tanganku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah untuk menunjukkan kemuliaan Allah Ta'ala berikan perkhususan kepada ciptaan manusia sebagai paragon of the creation of Allah Subhanahu Wa Ta'ala, the best creation of Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Aku menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian, sebaik-baik bentuk, sebaik-baik design, sebaik-baik rupa, zahir dan batin. Bermakna rahsia Allah yang paling besar sekali berada pada setiap manusia. Dan oleh kerana daripada seluruh manusia, yang paling sempurnanya adalah Nabi Muhammad SAW, maka untuk mengenal Allah, tidak kita kena kenal Rasulullah SAW. Jadi dalam perjalanan, dalam rangka untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena kenal diri kita. Kita kena kenal Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita kena kenal alam ini. Ya. Walaupun alam ini kita lihat dengan hebat ciptaannya, gunung, ganang, bukit, bukau, lautan, awan, cakrawala, galaksi, bintang, planet, solar system.
segala ciptaan-ciptaan yang besar. Kemudian ada lagi yang gaib yang tidak dilihat dengan mata kasar kita. Arash, kursi, qalam, lauh mahfuz. Langit pertama, langit kedua, langit dunia, langit ketiga, langit keempat, sidratul muntaha. Malaikat Israfil, tiupan sangkakala, trompet, semua dah siap. Banyak lagi kejadian-kejadian yang hebat. Yang ini pun untuk kita bertafakur. Ya. Perkara yang gaib yang diceritakan dalam Quran untuk kita tadabbur. Perkara yang kita nampak, yang kita fikir kebesaran Allah untuk kita tafakkur. Tafakkur, tadabbur. Alam ini terbentang luas. Allah kata tengok pada bintang. Ada apa-apa kecacatan? Tengok lagi, Allah kata. Allah kata tengok kepada burung. Bagaimana kepaknya. Siapa yang tahan dia ketika dia terbang? Allah kata lihat hujan yang turun. Siapa yang turunkan? Yang jadikan dia wab daripada air masin, air laut. Tapi apabila diturunkan hujan, mana kemasinan air tersebut? Allah ajak manusia untuk tafakur tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ajak kita dalam surah Al-Waqi'ah, tengok kepada api. Daripada mana api itu diciptakan? Adakah dia tercipta dengan sendirinya? Dia datang daripada asbab. Asbab untuk datangnya api tersebut, siapa yang ciptakan asbab tersebut? Allah tanya. Kalau aku tak adakan bahan bakar, daripada mana datangnya api dan bakaran tersebut? Kamu lihat bagaimana awan diturunkan, hujan diturunkan. Bagaimana kalau aku tahan awan? Bagaimana kalau aku tahan pemeluapan? Bagaimana aku tak datangkan hujan? Dan bagaimana kalau aku turunkan hujan, semua hujan yang turun semuanya masin, dan aku maha berkuasa melakukannya? Daripada mana kamu nak datang air minum kalau semuanya masin? Allah ajak dan ajak. Apabila kita perhatikan di dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala sebutkan yang Allah mengenalkan dirinya kepada kita untuk kita bertadabbur. Allah ajak kita bertafakur, melihat alam dengan tafakur, dengan contemplation, dengan ponder, renungan, penelitian, untuk melihat siapa di sebalik alam ini. Kemudian Allah SWT mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Setelah Allah kata tengok gunung, tengok unta, tengok lautan, tengok daratan, macam mana kami hamparkan, tengok macam mana gunung kami jadikan ianya pasak supaya bumi ini tidak bergoncang juga bergoyang. Allah kata tengok cakrawala, tengok bintang, wa kullun fi falakin yasbahun. Segala-galanya bergerak. Siapa yang gerakkan? Dengan satu sistem, dengan satu pusingan, dengan satu arah, dengan satu orbit, di atas garis edar yang sama. Dia tidak berlanggar antara satu sama lain. Allah ajak, tengok. Kemudian Allah ajak, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu wahai manusia, ahsani taqwim, aku ciptakan sebaik-baik, seunggul-unggul, yang paling sempurna sekali berbanding daripada segala alam yang aku ciptakan ini. Dan apabila kita perhatikan ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW, kita dapat mengetahui segala unsur dan juga elemen yang berada di seluruh alam yang luas terbentang ini, segalanya ada dalam diri seorang manusia. Segala alam ini, alam yang nampak dan alam yang tak nampak, segala unsur tersebut berada dalam diri seorang manusia. Betapa besarnya rahsia Allah SWT pendamkan dalam diri seorang manusia untuk dia bertafakur berkenaan dirinya, untuk dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berkata para ulama arif billah, bersepakat ke atas suatu kalam yang mengatakan man arafa nafsahu arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya,
maka dia nescaya akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Di samping kita bertafakur pada alam ini, yang lebih besar lagi tafakurnya adalah pada diri kita, kerana diri kita itu adalah tangga yang paling besar, pintu yang besar untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita mengetahui bahawa manusia adalah rahsia dan pintu yang besar untuk mengenal Allah, sudah tentulah siapa di kalangan manusia itu yang paling sempurna sifatnya, semakin ianya menceritakan tentang Allah dengan lebih hebat lagi, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kesimpulan ini semua Rasulullah adalah pintu yang paling utama untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Paling utama, paling besar, paling hebat. Tak ada siapa yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang paling dicintai. Di Sidratul Muntaha, suatu martabat yang tidak dapat dilepasi oleh mana-mana malaikat, hatta Jibril alaihi salam sendiri. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah martabatnya, itu adalah maqamnya. Sangat tinggi kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia ini, apabila kita perhatikan di dalam Al-Quran bagaimana Allah SWT mengenalkan dirinya, akhirnya kesimpulan yang kita akan dapat, untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu melihat pada ciptaan Allah itu sendiri. Ya. Untuk mengenal Allah, kita perlu balik ke alam dunia ini. Balik untuk mencari siapa yang terhebat, siapa yang terutama, siapa yang dimuliakan Allah. Apa rahsia yang Allah Ta'ala letak pada alam ini? Apa keistimewaannya? Lalu kita mengagungkan apa yang diagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mentakzimkan apa yang ditakzimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyucikan Allah, mentakdiskan Allah, mentazihkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengesakan Allah, menunggalkan Allah melalui perhatian kita pada alam ini. Daripada mana kita dapat derive kesimpulan ini? Apabila kita memandang secara syumul kepada isi Al-Quran. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tentang dirinya, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Wujud Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat dilihat oleh mata kasar manusia. Mata kepala manusia tidak akan dapat melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini. Dunia ini tempat ujian kita. Namun Allah mengatakan mata kepala kamu di dunia ini, mata kasar kamu, tidak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala, yakni zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dapat melihat zat Allah. Namun Allah Subhanahu Wa Taala melihat segala-galanya. Penglihatan Allah mencapai segala-galanya. Pandangan Allah tiba pada setiap zarah, pada setiap atom di dunia ini. Wahwal latiful khabir, dialah yang maha lembut dan dialah yang maha mendalam sedar kepengetahuannya. Kemudian Allah SWT mengatakan mengenai dirinya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesiapa pun yang sekufu denganku. Tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan Allah. Iaitu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini bermakna kita dah tak boleh memikirkan Allah itu bagaimana. Sebab walam yakul lahu kufuwan ahad. Akal kita dah terhenti di situ. Yakni akal kita tidak boleh mengimajinasikan Allah, tidak boleh membayangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa?
Allah menjelaskan pula daripada ayat yang lain dalam Al-Quran. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, tidak ada sesuatu yang sebanding dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Itu juga Allah ingin mengenalkan siapa dirinya di sebalik nama tersebut. Tapi sebelum itu ada suatu sifat yang Allah SWT terangkan, dia tak sama dengan sesiapa pun. Apa maksudnya? Maksudnya Allah bersalahan dan bertentangan dengan apa sahaja makhluk yang diciptakan Allah. Selain Allah, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah, tak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Bermakna akal kita tidak dapat membayangkan Allah Subhanahu wa taala. Akal kita tidak akan dapat capai hakikat Allah Subhanahu wa taala. Akal kita tidak akan dapat kenal Allah seperti mana Allah kenal dirinya. Yang ini kita kena serah. Kita kena menyerah diri di sini. Ya. Kita kena menyerah diri bahawa Allah ini tidak dapat dikenali seperti mana Allah selayaknya dikenali. Tak ada siapa yang boleh kenal Allah Subhanahu wa taala seperti mana Allah mengenali dirinya. Ya. Hari ini di dunia ni, kalau kita nak kenal orang tersebut, kita boleh gali cerita tentang dia untuk dia betul-betul kenal dengan dia. Tak cukup kita dapatkan segala info, segala maklumat berkenaan dengan dia. Boleh jadi kita duduk dengan dia, duduk satu rumah. Boleh jadi nak kenal lagi, dia bersafar berbulan-bulan dengan dia, berhari-hari dengan dia. Tak cukup dia masuk dalam company orang tu, duduk satu company, duduk satu syarikat, duduk satu bumbung. Tak cukup dia kahwin terus dengan orang tersebut. Nak kenal dia, terus dalam bilik terus dia dapat kenal siapa, dalam selimut dia dapat kenal siapa. Tapi untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin kita mengetahui dan menyerah bahawa Allah itu tidak dapat dikenali sebagaimana dia layak dikenali, itulah kenal Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tak kenal itulah kenal. Semakin kita faham, semakin kerohanian kita meningkat, makam demi makam, tingkatan demi tingkatan, sampai kepada suatu level yang mana memang tak boleh kenal Allah. Semakin mendalam makna tak kenal tu, semakin dia bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia bermakrifat, semakin makna jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia lain. Kalau manusia ni, kita kenal manusia ni, semakin kita rapat dengan dia, semakin kita dekat, semakin kita kenal dia all out, luar dalam dia kita betul-betul kenal. Tapi Allah, kita tak dapat kenal Allah Subhanahu wa taala seperti mana Allah layak dikenali. Pertamanya, Allah dah istihar awal-awal daripada dalam Quran, aku tak serupa dengan sesuatu apa pun. Adakah kita boleh mengenal sesuatu yang tak serupa dengan mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa taala? Padahal akal ini dia hanya dapat mencerap sesuatu yang kita berpengalaman dengannya, yang kita boleh berinteraksi dengannya secara direct. Ya, akal itu akal. Dan kalau Allah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, la idrak huwal idrak. Barang siapa yang sampai kepada suatu bentuk kesedaran dan maqam bahawa dia tidak dapat capai Allah Subhanahu wa taala, itulah maksudnya dia capai kepada pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang itu kita panggil dia sebagai arif billah, seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang mengenal Allah, kita panggil arif billah. Itu panggilan, gelaran untuk wali-wali Allah, para awliya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Panggilan-panggilan tersebut dipanggil kepada mereka bukan bermakna mereka betul-betul kenal Allah, betul-betul berjumpa dengan Allah SWT, macam mana teman berjumpa teman dan sebagainya.
Macam mana kita kawan rapat dengan, ya, mereka kenal Allah SWT kerana kebesaran jiwa mereka, keyakinan mereka yang jitu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, yang mereka tak nampak, yang mereka tak dapat capai pengenalannya seperti mana Allah SWT tak dapat dikenali. Bagaimana Allah mengenal dirinya, tak ada siapa yang boleh mengenal Allah sedemikian rupa. Itulah yang dialami oleh para awliya, namun mereka mempunyai keyakinan kepada yang gaib itu kuat. Tak ada syak wasangka sedikit pun, tak ada ragu sedikit pun, walaupun mata kasar tak pernah melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada rasa syak sikit pun pada Allah, pada wujud Allah, pada janji Allah, pada pertolongan Allah, pada rezeki Allah. Tak ada sedikit. Ianya kebesaran jiwa, kekuatan jiwa, keyakinan hati kepada yang gaib itu. Dalam keadaan dia menyedari dia tak dapat capai pengenalan kepada Allah seperti mana Allah berhak dikenali, seperti mana Allah mengenal dirinya. Seperti mana kita tidak dapat memuji Allah seperti mana Allah memuji dirinya sendiri. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Itu antara zikir yang kita bacakan. Maha suci Engkau wahai Allah. Kami tidak dapat memuji Engkau seperti mana Engkau berhak dipuji. Kami tidak dapat mensyukuri Engkau wahai Allah seperti mana Engkau berhak untuk disyukuri. Dan antara zikir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma arafnaka haqqa ma'rifatik. Kami tidak dapat mengenalmu seperti mana Engkau berhak untuk dikenali. Rasulullah juga menyebutkan ma abdanak haqqa ibadatik. Kami tidak dapat beribadah kepadamu seperti mana Engkau layak untuk disembah wahai Allah. Jadi para arif billah, mereka mengenal Allah dengan melazati alam ini. Bagaimana cara pandang kepada alam? Cara pandang. Cara pandang itu yang membawa kelazatannya dalam bermakrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bermakna para wali Allah ni tengok alam ni semua jadi cahaya, semua jadi nur, tenggelam dalam nur semua. Mereka nampak kita serupa macam mana kita nampak. Mereka nampak dunia ni seperti mana kita nampak dunia ni. Warna langitnya, warna pokoknya, warna mukanya. Begitu juga dengan para nabi. Macam mana mereka nampak alam ni, macam mana kita nampak. Kalau mereka nampak daun warna hijau, begitulah nabi nampak warna hijau. Padang pasir warna kecoklatan, begitulah mereka nampak. Mereka bukan nampak lain daripada apa yang kita nampak pada mata kasar. Tetapi apa yang berada dalam jiwa mereka, itulah yang membezakan cara pandang seseorang itu dengan seorang yang lain. Cara pandang. Apa yang dia faham tentang hakikat alam ini? Siapa yang menggerakkan alam ini? Perbuatan siapa? Ini penzahiran sifat siapa? Akhirnya semuanya nak ceritakan siapa? Semakin akrab jiwa itu bersulam dengan apa yang hakikat di sebalik alam ini, di situlah maksudnya bermakrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita berhenti sebentar untuk memberi laluan kepada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Semakin seorang hamba Allah itu mengenal bahawa alam ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, segalanya adalah kesan daripada af'al Allah Subhanahu wa taala. Di situ dia melazati dalam makna pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak dapat dilihat oleh mata kasar manusia. Dan demikian cara kita mengenal di atas dunia ini. Sebagai ujian kepada kita, yang mana zat Allah itu gaib, batin daripada mata kasar, tetapi zahir. Batin tetapi zahir. Kenapa? Kerana alam ini pun perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Alam ini segalanya adalah af'al Allah Subhanahu wa taala. Yang ianya dibincangkan dengan lebih lanjut dalam tauhid. Kita belajar ta'alluq sifat kudrat, tanjizi hadis. Kita belajar ta'alluq ta'thir. Itu bahasa-bahasa akidah, ilmu akidah. Yang mana dalam bahasa tasawufnya, ta'alluq ta'thir yang memberi kesan itu dipanggil sebagai tajalli. Allah menzahirkan Allah menzahirkan kudratnya. Yang akhir kudrat itu pun pasti tidak terpisah daripada pemilik kudrat itu sendiri. Namun dengan itu melazati makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mempunyai maqam yang tinggi. Ya. Sampai kepada Sidratul Muntaha, malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, sampai di sini saja wahai Muhammad. Maka Rasulullah bertanya, hal tara rabbak? Adakah kamu pernah melihat Tuhanmu wahai Jibril? Jibril alaihissalam mengatakan, tidak pernah wahai Muhammad. Antara aku dengan Allah ada 70,000 lapisan nur, cahaya. Jika satu saja terbuka atau satu lapisan saja aku menembus, aku terbakar menjadi abu dan debu.
Itu malaikat Jibril alaihi salam, penghulu kepada seluruh malaikat. Selama mana dia menghantar wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada 124,000 nabi, 313 rasul, tidak pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun diturunkan apa yang terkandung di dalam Lauh Mahfuz, itulah diturunkan kepada para nabi. Hal tara rabbak, tanya Rasulullah kepada Jibril. Ini Jibril dah malaikat dah, tak pernah nampak Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang nabi di dunia ini, beliau digelar sebagai kalimullah, orang yang boleh bercakap direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Namanya Nabi Musa alaihi salam. Gelarannya kalimullah. Beliau apabila bercakap dengan Allah, beliau tak pernah nampak Allah Subhanahu wa taala. Yang dia nampak dunia ni. Dunia yang kita nampak ni, inilah nabi-nabi nampak. Hatta Nabi Musa AS pun orang yang boleh bercakap direct dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia nampak di dunia ini. Cuma hanya sekali itu timbul rasa rindunya kepada Allah sebelum tiba di hari akhirat, yang di hari akhirat semua manusia akan nampak Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Musa AS yang keistimewaannya boleh bercakap direct dengan Allah, nak tengok Allah Subhanahu wa taala. Nak tengok Allah. Maka perbicaraan itu dirakamkan di dalam Al-Quran. Bila Nabi Musa AS mengatakan, Arini anzur ilaik, wahai Allah, tunjukkanlah dirimu. Selama ini aku hanya mendengar kalammu, wahai Allah. Aku dapat berbicara denganmu, tapi aku tidak pernah melihatmu, wahai Allah. Tunjukkan dirimu, aku ingin melihatmu, wahai Allah. Allah mengatakan, lantarani, wahai Musa, mata kasarmu di dunia ini tidak mampu untuk melihatku. Dunia ini aku ciptakan dengan keterhadannya. Dunia ini aku ciptakan dengan limitationnya. Nanti alam yang hakiki di hari akhirat, bila kita dapat jumpa Allah, kita dapat nampak Allah Subhanahu wa taala. Alam hakiki adalah alam akhirat. Di sini alam yang penuh dengan, diikat dengan darul asbab, yang suatu yang causality, cause dan consequences. Jadi ini penuh dengan keterhadan dan juga limitation. Matamu tidak akan dapat melihatku. Tidak mampu. Bukan mustahil, tidak mampu. Lain mustahil dengan tak mampu lain. Ya. Untuk melihat Allah di dunia ini, ulama kata tak mustahil, tetapi tak mampu mata kasar kita. Kerana dunia ini Allah ciptakan darul asbab. Asbab ni dia terlalu rapuh, lemah. Segala asbab ni akan dirungkai nanti di hari akhirat, ketika alam segalanya dah berbeza. Dimensi masa berbeza, dimensi ruang berbeza, dimensi tempat dah berbeza. Ya. Semua dah berbeza. Tak dapat kita bayangkan pun sekarang. Walakin unzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Wahai Musa, tapi kalau kau nak faham kenapa aku cakap kau tak mampu untuk melihatku, baiklah. Aku akan menzahirkan diriku pada gunung tersebut. Kalau gunung tersebut mampu untuk menampungku, menampung diri, menampung wujudku, hakikatku, maka nescaya kau akan dapat melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Apabila Allah Subhanahu wa taala mula mentajallikan nur wujudnya, menzahirkan hanya cahaya wujudnya, baru cahaya wujud Allah Subhanahu wa taala, belum lagi dirinya, pun gunung dah tak dapat tampung. Gunung tak dapat tampung. Ya. Bagaimana penyingkapan tersebut, wallahu a'lam, sebab alam ini dah memang segalanya perbuatan Allah. Cuma Allah Subhanahu wa taala bungkus alam perbuatan ini dengan asbab ini, yang segala hakikat segalanya adalah Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku ciptakan kamu dan ciptakan segala perbuatan kamu. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Apa sahaja yang kamu perbuat, jangan sangka kamu yang perbuat, aku yang perbuat.
wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Dan Allah mengatakan apa sahaja yang berlaku di atas dunia ini dianya adalah kehendakku. Apa sahaja yang tercetus dalam dirimu aku yang cetuskan, aku yang kehendakkan, aku yang iradahkan. Fa'alul lima yurid, apa sahaja yang aku nak pasti akan berlaku. Apa yang kamu nak, kalau benda tu aku tak nak, datangkan seluruh manusia untuk jadikan benda tu, ianya takkan jadi. Apa yang aku nak itu saja terjadi. Maka akulah tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Akulah tudhillu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Akulah yarzuqu man yasha' wa yahdi man yasha' wa yajtabi ilaihi man yasha'. Segalanya apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Segalanya kemahuan Allah, segalanya keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kerana Nabi Musa AS kepingin nak melihat Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala singkapkan pada gunung tersebut hakikat wujudnya. Tetapi gunung rapuh, sudah saya katakan asbab rapuh. Alam ini alam yang lemah, alam ilusi yang lemah. Ya. Maka gunung hancur, Nabi Musa AS pingsan. Ya. Kita dapat belajar daripada kisah Nabi Musa AS ini bahawa wujud zat Allah Subhanahu wa taala itu tak dapat dilihat dengan mata kasar kita, dan mengenai Allah Subhanahu wa taala hakikatnya kita tak dapat benar-benar mengenal, kerana Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Ayat lain walam yakul lahu kufuwan ahad, dia tidak sama dengan sesuatu apa pun. Di situ bermakna sempadan akal kita adalah di laisa tadi, laisa kamitslihi syai', laisa, sepadan laisa. Bermakna memang tak boleh kenal. Mukhalafatuhu lil hawadith, Allah tidak serupa dengan yang baharu. Kenapa? Bila kita kata Allah SWT tak sama dengan makhluknya, tak sama dengan segala sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala, bermakna Allah Subhanahu Wa Taala bukan bukan di dalam alam, bukan di luar alam, bukan di dalam dunia, bukan di luar dunia. Kerana apa? Segala yang boleh berada di luar dan di dalam itu makhluk. Maka sudah tentu ia tidak suatu sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bukan dalam manusia, bukan luar manusia. Allah bukan dalam masa, bukan pula luar masa, dan Allah tak berhajat kepada masa. Past, present dan future, ianya tidak ada peranan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Perubahan waktu tidak menjejaskan Allah. Perjalanan masa tidak memberi pengaruh apa-apa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi masa perjalanannya menjejaskan kita. Kita semakin tua, semakin lemah. Kita tengok kita punya uban semakin banyak, makin banyak sakit, makin berangkai-rangkai, lenguh kita, sleep disc dan sebagainya. Perjalanan masa. Tapi perjalanan masa tidak menjejaskan, tidak memberi kesan apa pun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan masa untuk dia terus ada, dia perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana masa adalah ciptaan Allah. Jadi Allah bukan dalam masa, bukan di luar masa. Maka dengan itu tidak ada permulaan, tidak ada perakhiran. Qidam, baqa, sedia kala, kekal. Dan Allah tidak berhajat kepada makhluk, dan Allah berdiri dengan sendirinya. Allah tunggal, Allah Maha Esa. Allah bukan atas, bukan bawah. Kerana sesuatu yang boleh ada di atas dan di bawah itu makhluk. Maka sifat itu tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bukan duduk, bukan berdiri, bukan baring. Kerana apa? Kerana mustahil bagi Allah boleh bergerak daripada atas ke bawah, turun, naik. Ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh makhluk. Allah walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai', tak serupa. Kalau ada orang kata Allah itu duduk di atas arash, baik kita tanyakan arash itu adalah makhluk ataupun tidak. Ya, makhluk adalah, ya, arash adalah makhluk. Jadi sebelum arash diciptakan, Allah duduk di mana? Dia kata Allah tak duduk. Bermakna ada intiqal kat situ, ada perpindahan. Kerana Allah bergerak pun tidak, diam kaku pun tidak. Kerana yang diam kaku itu makhluk, yang bergerak itu pun makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Nak faham kat situ je, nak faham kat laisa je. Allah tak boleh berpindah
Kalau berpindah itu makhluk yang boleh berpindah dari satu tempat. So kita tak boleh kata Allah naik, Allah turun, Allah ke tepi, ke kiri, boleh ke kanan. Mustahil, mustahil. Itu sifat yang mustahil bagi Allah. Ya, ada satu kelompok yang sesat, bukan saja kata Allah duduk di atas arash, tetapi tempat Allah adalah di atas. Yang boleh berada di atas dan di bawah itu makhluk. Makhluk boleh ada atas, boleh di bawah, di kiri, di kanan, boleh naik, boleh turun. Itu makhluk. Tapi bila kita kata mukhalafatuhu lil hawadith, Allah tak sama sikit pun dengan yang baharu, tidak serupa, tak sama sikit pun dengan selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tak boleh kata Allah zatnya naik, turun, duduk atas, sebelum aras tercipta, dia duduk, dia tak duduk, dia buat apa? Wallahu alam. Dia kata. Maka ini segala sesuatu yang sebenarnya tidak dapat dicerna dengan akal sebenarnya, dengan sempurna. Sebab akal ini dia dapat cerap sesuatu yang kalau tak bergerak, dia mesti diam kaku. Kalau tak diam kaku, dia bergerak. Adakah ada sesuatu yang lain selain daripada bergerak dan juga diam kaku? Sesuatu yang berada di dalam masa itu makhluk. Apakah sesuatu yang berada di luar dimensi masa? Adakah ada suatu objek yang boleh wujud tanpa masa? Baik, kalaupun ada sesuatu objek yang boleh wujud di luar masa, yang sebenarnya di situ pun akal kita tak dapat memikirkan bagaimana kalau kita katakan begini, Allah bukan dalam masa, bukan pula di luar masa. Sebab masa itu ciptaan, seperti mana ruang ini ciptaan, tempat ini ciptaan, begitu juga masa adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk mendapati dan memahami mukhalafatul lil hawadith adalah kita memahami Allah dalam masa pun bukan, luar masa pun bukan. Allah wujudnya bukan bersaiz, bukan berupa, tidak berbentuk, tidak berjisim, tidak berjirim, tidak berjasmani, tidak berfizikal. Tidak boleh diukur daripada hujung ke hujung. Allah wujud, tetapi tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan kerana tidak ada siapa yang menciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tidak pun mewujudkan, tidak perlu kepada sesiapa untuk mewujudkan dirinya, kerana wujud Allah itu adalah qadim, iaitu tidak pernah melalui fasa tidak ada. Kita semua pernah melalui fasa tidak ada. Semua makhluk pernah melalui fasa tidak ada. Tapi Allah is such, yang mana Allah tak pernah melalui fasa tidak ada. Itu qidam. Itu maksud namanya al-awwal. Maksudnya apabila alam ini tercipta, kita diciptakan, Allah dah memang ada. Bukan Allah namanya awal, Allah mula-mula tercipta. Tidak, namanya awal sebab dia tidak ada permulaan. Apabila kita datang di dunia ini, Allah dah memang ada. Dan apabila alam ini dilenyapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tetap akan ada dan terus ada, kekal selama-lamanya. Sebab itu namanya al-akhir. Bukan al-akhir tu maksudnya selepas kita semua lenyap kemudian Allah pula lenyap. Tidak. Allah tidak akan lenyap satu saat pun. Bahkan saat itu pun untuk ada, dia perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akal kita ini terhad, bukan dia hanya boleh fikir sesuatu dia ada saiz. Sesuatu walaupun sekecil-kecil zarah pun, atom, kita tengok dengan mikroskop yang berteknologi, berkuasa tinggi, pun masih boleh diukur saiz. Dia masih boleh ukur saiz nukleus ke, ataupun proton ke, elektron ke, quark ke. Dia masih boleh ukur lagi. Dia boleh ukur pula kelajuan. Dalam zarah tu apa yang pusing, elektron ke apa tu, ataupun proton, elektron pusing. Dia boleh ukur kelajuan, dia boleh ukur jarak. Tapi Allah, ya, kita tak nampak, tapi tidak boleh diukur, kerana Allah bukan jenis yang bersaiz, bukan yang jenis bergeometri, bukan yang jenis bersimetri, bukan yang boleh jenis berukuran, berjarak, yang boleh berpindah, yang tetap. Tidak. Itu semua makhluk yang boleh berpindah, tetap, duduk, diam, kaku, bergerak. Itu makhluk. Kerana itu akal kita kena serah, ya Allah, kami tidak dapat mengenalmu sebagaimana kamu mengenal dirimu. Lalu bagaimana nak mengenal Allah? Allah kata, lihat alam ini dan lihat pada diri kamu.
Dan juga lihat apa sahaja yang telah aku muliakan di alam ini, semakin patut kamu mengenalnya. Allah muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah muliakan para nabi, Allah muliakan para sahabat, Allah muliakan Al-Quran, Allah muliakan Kaabah, Allah muliakan Haram, Allah muliakan Mekah, Allah muliakan Madinah, Allah muliakan Masjid Al-Aqsa. Tafakur tentang perkara ini. Walaupun banyak lagi benda yang kita boleh tafakur, tapi benda yang Allah Ta'ala ta'zimkan, lebih lagi kita kena tafakur. Hajar Aswad, Safa, Marwah, Arafah, Mina, Muzdalifah, tempat-tempat yang suci, tempat-tempat yang berkat, air Zam-Zam, perkara-perkara dan juga objek yang telah diistimewakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tentu di sebalik itu ada rahsia lebih besar lagi untuk menceritakan mengenai Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dalam tauhid kita akan mempelajari tanzih itu semua. Ya, kita akan belajar tanzih. Akhirnya apabila kita memahami betul-betul sifat 20 itu, akhirnya dia akan membawa kepada memang akal kita tidak dapat mengenal Allah. Belajar sifat 20 tu maksud kita nak mengenal Allah tu untuk mengenal yang bahawa diri kita memang tak dapat mengenal Allah seperti mana Allah berhak untuk dikenali. Apabila kita kenal diri kita yang lemah itu, itulah kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seorang mengenal kelemahan dirinya, begitu lemah dan juga daif untuk nak mencapai makrifat yang sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya, di hari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala akan singkapkan perjumpaan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja perjumpaan tersebut ada yang pedih dan perit apabila sudah berjumpa tetapi tidak dapat melihat kerana ditabir untuk dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir. Yang ini kalau tak masuk neraka pun, kalau jumpa pencipta tak dapat, tapi tak nampak pencipta, itu saja sudah kesengsaraan dan penderitaan di mahsyar. Wa ma hum anha bighaibin. Allah mengatakan, mereka dah jumpa Allah, dah berhadapan dengan Allah, tapi tak nampak Allah. Ulama kata, orang-orang ini dah berjumpa dengan pencipta tapi tak nampak pencipta yang maha indah. Sebelum masuk neraka, itu dah neraka baginya. Manakala orang-orang mukmin dengan cahaya imannya, dia akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan nikmat yang paling tinggi sekali dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, melihat wajah Allah, melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sejauh mana makrifat seseorang itu di atas dunia ini, besarnya jiwanya dalam dunia ini dalam makrifat kepada Allah, sejauh itulah dia akan dibenarkan untuk melihat Allah dengan lebih kerap di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut tingkatan masing-masing. Ada orang dapat melihat setiap saat kepada Allah, lazat. Ada orang dapat melihat setiap minit sekali. Ada orang dapat 1 jam sekali. Ada orang dapat lihat pada tingkatan masing-masing. Ada 1 hari sekali, ada seminggu sekali, ada sebulan sekali, ada setahun sekali, ada 10 tahun sekali. Masing-masing itu akan melazati nazru wajhillah, nikmat memandang Allah Subhanahu Wa Taala itu lantaran dan menurut kepada sejauh mana seseorang itu mengusahakan makrifat dalam hatinya. Jadi perkara ini adalah suatu perkara yang besar untuk kita usahakan. Kan itu tajuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenal Allah bukan suatu perkara yang remeh. Dan kalau kita habiskan seluruh usia kita pun untuk usahakan perkara tersebut, ini adalah suatu yang sangat layak, sangat berhak, sangat berbaloi. Ya. Dalam keadaan kita tidak menolak dunia ini, kita perlukan sekadar hajat kita. Tapi kalau seluruh curahan fikiran kita bagaimana nak kenal Allah, mengenal Allah, seperti mana konteks yang kita bincang pada malam ini, dan dia akan pergi lebih tengah. Allah Subhanahu Wa Taala zatnya tidak ada tebing, tidak bertebing, tidak berukuran. Sesuatu itu boleh terus mendalam dalam perhubungan dengan Allah yang unik. Ya. Yang nanti tauhid ini kalau dia tak dihubungkan dengan tasawuf, tauhid tadi dia tak dapat landing.
dia landing nanti dalam perbicaraan tasawuf. Kalau tak, nanti dia perbicaraan kalam tinggi nak ke mana ni tauhid ni? Allah tak ke atas, tak ke bawah, tak turun, tak naik, nak ke mana ni? Macam mana nak mengenal Allah? Dia kena landing kat tasawuf. Nanti kat tasawuf ni perbicaraan bagaimana nak memiliki hati yang berma'iyatullah, hati yang merasa kebersamaan Allah. Bagaimana nak mengenal Allah tu dalam keadaan hati kita rasa kedekatan Allah, kehampiran Allah, kebersamaan yang Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, akulah yang bersama dengan kamu di mana sahaja kamu berada. Dan Allah mengatakan fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, ke mana sahaja kamu menghadap di situ wajah Allah. Kemudian Allah mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, jika wahai kekasihku Muhammad ada orang tanya kepadamu mengenaiku, katakan kepadanya aku sangat dekat, aku sangat hampir. Dalam ayat yang lain dalam surah Qaf ayat 14 Allah terangkan dengan lebih lanjut, lebih mendalam apa maksud dekat tersebut. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, wahai hambaku aku lebih dekat denganmu, lebih dekat daripada urat lehermu denganmu sendiri. Bermakna Allah nak bagi tahu pada kita, wahai hambaku, bukan kamu yang lebih dekat dengan dirimu, aku yang lebih dekat dengan dirimu. Yang ini kita perlukan. Kita tak boleh, yang ini akal dah terhenti. Sebab akal tadi perbicaraan tauhid tadi, perbicaraan akidah. Yang ini kita perlukan hati, penyucian jiwa. Di sini perbicaraan ilmu tasawuf. Tidak tercapai ia kecuali seseorang itu tarbiyah tazkiyatun nafs, menyucikan hatinya daripada segala penyakitnya. Ya. Jika tidak, ianya akan kekal menjadi info maklumat sahaja. Walaupun dia pandai bahas, dia pandai bincang perbincangannya, ilmunya mendalam, tapi ia akan sekadar menjadi info. Tapi apabila dengan amal, dia akan dapat rasa, dia akan sebati dalam jiwanya sesuatu yang info tadi tak kekal sebagai info, tetapi sesuatu yang berbentuk zauqi, sesuatu yang berbentuk dirasai. Kerana agama ini ianya bukan sekadar teori, ia bukan sekadar prinsip-prinsip yang secara zahir, tapi ia ada hakikat di sebaliknya untuk dirasai, untuk tiba hakikatnya pada jiwa manusia. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada mata hati kita, mencelikkan mata hati kita kepada makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan renungan yang mendalam kepada alam ini, kepada diri kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menggunakan futuhnya, mudah-mudahan Allah menjadikan kita insan kamil, insan yang sempurna zahir dan batin, tingkatan yang tinggi di sisi Allah sebelum kita pejamkan mata buat selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita husnul khatimah dan menjauhkan kita daripada su'ul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita tangguh majlis kita dan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.